Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini kami akan menceritakan tentang khasiat buah-buahan sebagai penawar menurut Al-Quran. Seperti mana yang kita sedia ketahui, Al-Quran adalah mukjizat teragung bagi umat Islam dan sebagai pedoman manusia sehingga hari kiamat. Al-Quran sudah banyak menceritakan tentang pelbagai fenomena sains dan kejadian alam seperti kejadian manusia, pembentukan alam semesta, peredaran matahari, rahsia besi, cap jari dan sebagainya. Kesemua perkara tersebut sudah terbukti kebenarannya melalui kajian saintifik, dan kita akan kupaskan lebih mendalam tentang kebenaran Al-Quran mengenai buah-buahan yang disebutkan dalam Al-Quran seperti buah kurma, buah zaitun dan buah pisang yang dijadikan sebagai penawar bagi merawat penyakit. Saudara Azmina, Fafa dan Nina akan menceritakan tentang khasiat buah-buahan ini dan kajian saintifik berkaitan buahan tersebut. Hai semua, hari ini aku nak kongsikan tentang contoh buah-buahan yang terdapat dalam Al-Quran, iaitu buah zaitun. Firman Allah dalam Al-Quran ialah dari pohon kayu keluar dari tusinah pohon zaitun yang menghasilkan minyak dan menjadi makanan bagi orang-orang yang makan. Surah Al-Mu'minun ayat 20. Buah zaitun ini berasal daripada Kepulauan Mediterranean dan ia dikenali sebagai cecair emas pada zaman dahulu kala. Menurut kajian saintifik, terdapat banyak khasiat daripada buah zaitun ini. Yang pertama, ia boleh menjaga dan melindungi kesihatan jantung. Yang kedua, buah zaitun ini mampu melawan kanser kerana terdapat kadar antioksidan yang paling tinggi. Yang ketiga, buah zaitun ini mampu menjaga kesihatan otak kerana terdapat asid lemak yang paling tinggi yang diperlukan untuk otak. Hai semua, InsyaAllah saya akan berkongsi berkaitan buah yang disebut di dalam Al-Quran, iaitu buah kurma ataupun tamar. Buah kurma telah disebut di dalam satu surah, iaitu surah Maryam ayat yang ke-25 yang berbunyi, "Dan goncangkanlah batang kurma itu kepadanya, nescaya nanti ia akan gugurkan kepadamu buah kurma yang masak." Ayat ini jelas menunjukkan bahawa perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Maryam ketika beliau dalam keadaan lemas selepas proses bersalin. Buah kurma bukan sahaja memberi manfaat kepada ibu, malahan juga dapat memberi manfaat kepada bayi. Kita semua juga sedia maklum bahawa bayi yang baru lahir sering ditahnikkan dengan menggunakan buah kurma. Menurut kajian saintifik pula, buah kurma mengandungi vitamin A, B1, B2, zinc dan sebagainya yang dapat membantu meningkatkan kesihatan individu. Pada masa kini, buah kurma sering dijadikan jus kurma yang dapat membantu merangsang selera makan, mencegah penyakit sembelit, usus besar, lesu dan sebagainya. Di sini saya ingin tegaskan bahawa khasiat dan manfaat buah kurma adalah sangat banyak dan perlu dijadikan dalam amalan pemakanan harian kita. Hai semua, seterusnya saya akan kongsikan dengan anda semua tentang khasiat pisang. Juga pisang. Dan kenapa saya ingin menceritakan berkenaan pisang? Kerana buah pisang merupakan salah satu buah yang dinyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Waqi'ah ayat ke-28 hingga 29, yang bermaksud pohon pisang adalah salah satu pohon di syurga yang banyak bilangannya. Ini menunjukkan buah pisang sudah pasti ada banyak kebaikannya. Jadi, apakah khasiatnya? Yang pertama, kaya dengan B6 yang membantu pembentukan sel-sel dalam otak. Yang kedua, mempunyai antioksidan yang tinggi yang mengawal kita daripada radikal bebas. Yang ketiga, mempunyai serat yang tinggi dan kanji degil yang mampu mengawal sistem penghadaman dalam badan kita untuk menjadi lebih sihat. Dan ia juga akan mengawal gula dalam darah kita kerana kanji degil akan meningkatkan penghasilan insulin yang mengawal gula dalam darah kita. Yang terakhir, mempunyai potasium dan magnesium yang merupakan sumber zat yang baik untuk jantung kita. Kesimpulannya, terdapat banyak manfaat dalam buah zaitun, kurma dan pisang. Buah ini juga disebut dalam Al-Quran dan juga telah dibuktikan dengan kajian saintifik yang telah diceritakan oleh rakan saya sebentar tadi. Jadi, marilah kita bersama-sama mengamalkan buah-buahan yang terdapat dalam perkongsian untuk kali ini. Kerana pada zaman kini, pengambilan buah-buah ini adalah lebih senang didapati. Contohnya seperti dalam bentuk jus kurma, minyak zaitun dan juga jus pisang. Sampai bagi mendapat ketubadan yang sihat dan minda yang cerdas. Firman Allah dalam surah Yasin ayat 35 mafhumnya supaya mereka dapat makan dari buahnya, dari apa yang disukai oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur? Dengan ini, kita perlulah bersyukur dengan segala nikmat kurniaan ilahi dengan melakukan perkara yang diperintahkan dan menjauhi perkara yang dilarang. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.